Baik, kita mulakan Suratul Anfal ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah oleh engkau, lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, in, jika, yantahu, mereka berhenti, yufar, ia diampunkan, lahum, bagi mereka, ma, akan apa yang, qad, sungguh, salafa, telah berlalu ia, wain, dan jika, ya'udu, mereka kembali, faqad, maka sesungguhnya, madat, telah berlalu ia, sunnatu, sunnah, al-awwalin, orang-orang yang dahulu. Sunnah boleh dikatakan sebagai perjalanan ataupun peraturan, perjalanan ataupun peraturan. Baik, semak semula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah oleh engkau, lillazina, kepada orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, in yantahu, jika mereka berhenti, yufar, ia diampunkan, lahum, bagi mereka, ma, qad salaf, apa yang sungguh telah berlalu ia, wa in yaudu, dan jika mereka kembali, faqad, maka sesungguhnya, madat, telah berlalu ia, sunnatul awwalin, sunnah atau perjalanan orang-orang yang dahulu. Maksudnya, orang-orang kafir ni seperti Abi Sufyan dan sahabat-sahabatnya ketika itu. Mereka kalau tak berhenti dari kekufuran dan memerangi Nabi, jika mereka berhenti, jawabnya akan diampunkan segala kesalahan mereka yang lalu. Tapi jika mereka mengulangi, iaitu kembali memerangi Nabi, maka sesungguhnya telah berlalu ia sunnah atau perjalanan orang-orang yang dahulu. Maksudnya ialah, terimalah akibat daripada perbuatan itu, mereka akan mendapat kebinasaan ataupun kecelakaan yang akan menimpa buat mereka. Itu maknanya bagaimana perjalanan orang-orang dahulu bila mereka menyakiti Nabi, mereka mendurhakai Nabi mereka. Apa akibatnya? Akibatnya mereka, Allah binasakan. Allah binasakan mereka. Adakah mereka ini juga mau senasib dengan umat-umat yang terdahulu? Itu persoalannya. Baik, kita sambung ayat yang ke-39. Waqatilu, dan perangilah olehmu, waqatiluhum, dan perangilah olehmu akan mereka,
hatta sehingga la takunu tidak ia ada fitnatun fitnah wa yakuna dan ia jadi ad-din agama kulluhu semuanya lillah bagi Allah. Fa'in maka jika intahau telah berhenti mereka. Fa'innallaha maka sesungguhnya Allah bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan basir amat melihat. Baik, simak semula ayat yang ke-39. Waqatiluhum dan perangilah olehmu akan mereka. Mana perangilah ya mereka. Ya mereka yang memerangi kamu. Hatta sehingga la takuna fitnatun. Tidak ia ada fitnah. Ya. Jadi fitnah ni boleh letak dalam bracket yang dimasukkan ialah syirik. Ya. Syirik yang dimasukkan fitnah di sini. Mana perangi mereka sehingga tidak ada fitnah iaitu syirik. Syirik ini ialah berhala-berhala. Yang mana berhala-berhala itu adalah menjadi fitnah atau cubaan bagi manusia. Kerana ramai manusia sesat berpunca daripada berhala-berhala ini. Jadi perangi mereka sehingga tidak ada berhala-berhala terdiri. Dan wa yakunad dinu kulluhu lillah. Dan ia jadi agama kesemuanya bagi Allah. Maksudnya sehingga tertegaknya agama Allah dan tidak ada lagi fitnah. Mana tidak ada lagi syirik. Tertegak agama Allah dan tidak ada syirik. Mana fitnah itu syirik iaitu berhala. Sehingga tidak ada tertegaknya berhala di negeri atau negara yang dia dikalahkan. Fa in tahu maka jika telah berhenti mereka. Berhenti ini berhenti daripada kekufuran sesudah peperangan. Sudah tentulah di antara mereka orang awamnya akan diberi pilihan sama ada mahukan Islam ataupun terus dalam kekufuran. Kalau mahukan Islam, mereka akan selamat. Jika mereka terus dengan kekufurannya, mereka kena membayar jizyah, iaitu cukai kerana ia duduk di negara Islam. Jika mereka berhenti dari kekufuran, fa innallaha bima ya'maluna basir. Maka sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan amat melihat. Mana Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Itu biasanya lepas kemenangan, bila Islam mendapat kemenangan, maka berduyun-duyunlah yadkhuluna mereka masuk dalam agama Allah. Berduyun-duyun mereka masuk. Berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Baik, ayat yang ke-40 ya. Fa'in maka jika tawallau telah berpaling mereka. Fa'lamu maka ketahuilah olehmu. Annallaha bahawasanya Allah maulakum pelindung kamu. Ni'mal maula sebaik-baik pelindung.
wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Baik, saya masuk mula. Fa'in, maka jika tawallau telah berpaling mereka. Maknanya, ya, jika mereka berpaling. Berpaling ni berpaling daripada keimanan. Ya, diajak untuk ya, beriman. Ya, tapi mereka ya, tidak mahu beriman. Fa'lamu, maka ketahuilah olehmu. Annallaha maulakum, bahawasanya Allah pelindung kamu. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maka jika telah berpaling mereka, mereka berpaling daripada keimanan, maka ketahuilah olehmu bahawasanya Allah adalah pelindung kamu. Mana pelindung ni Allah akan ya, menolong ya, dan mengurus segala urusan kamu orang-orang mukmin. Sebab Allah itu ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong buat kamu. Ini selalu ya, bila kita sebut ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tak ada salahnya kalau seandainya kita nak sambung perkataan itu, ya. Biasa kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, sampai situ. Tapi boleh kalau kita nak sambung lagi, ya, untuk menguatkan lagi dengan perkataan ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Cukuplah Allah sebagai ya, pemelihara. Cukuplah Allah buatku sebagai pemelihara, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu doa, Ustaz. Itu bukan doa, tapi adalah ucapan tawakal. Tawakal ataupun penyerahan. Macam kita tawakal tu ala Allah. Jadi dia ya, bahasanya hasbunallah. Ya. Itu kalau kita tak sebut tawakal, sebut itu pun itu adalah ya, sama. Ya. Jadi boleh ya, sebutan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Dan kita sambung ya, ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41 ni permulaan untuk juzuk, ya, sebab itu ada tanda bintang. Tanda bintang tu menunjukkan juzuk, ya. Jadi kita sekarang masuk juzuk yang ke-10, ya. Juzuk ni juzuk yang ke-10. Baik, ya, kita teruskan. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu. An-nama, bahawasanya tidak lain. Ghanimtum, telah kamu rampas. Min syai'in, daripada sesuatu. Fa'anna, maka bahawasanya lillah, kepunyaan Allah, humusahu, 1/5-nya, walir rasul, dan bagi rasul, walizil kurba, dan bagi yang empunya kerabat, dan bagi yang empunya kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa bani sabil,
dan anak jalan. Bracket musafir. In kuntum, jika adalah kamu, amantum, telah beriman kamu, billahi, dengan Allah, wama, dan apa yang anzalna, telah kami turunkan, ala, atas, abdina, hamba kami, yauma, pada hari, al-furqan, perbezaan. Pada hari perbezaan. Yauma, pada hari, iltaqa, telah bertemu ia, al-jam'ani, oleh dua kumpulan. Wallah, dan Allah, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadir, amat berkuasa. Baik ya, semak semula. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annama, bahawasanya tidak lain, wanimtum, telah kamu rampas. Ya. Boleh letak dalam, boleh letak nota, ya, harta rampasan perang. Ya. Nota, ya, harta rampasan perang. Itu, ya, yang dimaksudkan wanimtum tu. Ya. Mana yang telah kamu rampas, yang maksudnya ialah yang kamu perolehi daripada rampasan perang. Panjang maknanya, ya. Jadi boleh letak maksud harta rampasan perang, ya. Min syai'in, daripada sesuatu, fa anna lillahi humusahu, maka bahawasanya bagi Allah 1/5-nya. Ya. Wali Rasul, dan bagi Rasul. Jadi Rasul, dia ada bahagian, dia mendapat harta rampasan perang. Sebab Rasul ni, dia tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Ya. Rasul, dia tidak menerima, Rasul dan keluarga Rasul, dia tidak boleh menerima yang dinamakan zakat, ya, ataupun sedekah. Ya, yang dia boleh terima, ya, berupa harta rampasan perang dan juga hadiah, ya, dia boleh terima. Ya. Kalau orang tu kata, ya Rasulullah, aku nak bersedekah kepadamu, ya, Rasulullah tidak akan terima sedekahnya. Melainkan kalau orang itu akan mengubah kata-kata, ya Rasulullah, aku nak hadiahkan ini kepadamu, Rasul akan ambil. Jadi lafaz itu boleh ditukar, lafaz sedekah dengan lafaz, ya, pemberian. Dia ambil hadiah, ya. Orang hadiahkan dia ambil, ya. Ada setengahnya dia dapat hadiah kain genggang Yaman, mana anyaman, ya, kain yang dianyam, ya, bercorak-corak daripada Yaman.
Jadi hadiah ya Rasul ambil. Ya. Nah, tapi kalau sedekah dengan zakat memang dia tidak, Rasul dan keluarga Rasul atau Bani Hashim ya dan Bani Muttalib, dia tidak boleh menerima sama dengan Rasul. Tak boleh menerima sedekah dan juga zakat. Sebab itu, nah ini harta rampasan perang diterangkan dalam Quran. Rasul ada bahagian dia. Ya. Seperlimanya bagi Allah dan Rasul dan bagi Rasul. Ya. Wali zil kurba dan bagi yang mempunyai kerabat. Maknanya ya, kerabat di sini ialah kerabat Nabi ya, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Mana Bani Hashim dan Bani Muttalib kerabat Nabi ini memperolehi harta rampasan perang. Walaupun dia tidak perang ya. Keluarga ini akan memperolehi bahagian. Wal yatama dan juga anak-anak yatim, iaitu anak-anak orang Islam yang bapa-bapa mereka telah ya, mati atau tewas dalam peperangan, lalu mereka jadi fakir, ya, mereka akan mendapat bahagian harta rampasan perang. Ya. Wa ibn sabil wal yatama wal masakin dan orang-orang miskin. Orang miskin maknanya ya, orang-orang Islam ya, yang sangat berhajat, ya, maka dia dapat harta rampasan perang. Kemudian wabnis sabil dan anak jalan. Siapa anak jalan? Iaitu mereka yang terputus bekalan. Terputus bekalan dalam musafir, ya, dia juga boleh dapat ya, bahagian daripada harta rampasan perang. Itu ya, diterangkan bahagian harta rampasan perang. In kuntum, jika adalah kamu amantum telah beriman kamu billahi dengan Allah, wa ma anzalna dan apa yang telah kami turunkan ala abdina atas hamba kami. Ya, apa yang diturunkan ke atas ya hamba kami, ya, iaitu yang ayat-ayat yang diturunkan oleh malaikat kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaumal Furqan, ya, pada hari Al-Furqan. Al-Furqan ni pembezaan. Apa boleh letak nota perbezaan ni maknanya ya, perbezaan di antara yang hak dan yang batil. Ya. Letak nota ya. Itu maknanya ya, perbezaan. Pada hari perbezaan. Hari perbezaan tu membezakan yang hak dan yang batil. Hari itu ialah Yaumal Badri. Hari ya, hari Badar. Ya, peperangan Badar. Ya. Itulah hari Furqan namanya. Yaumal taqal jam'an. Pada hari telah bertemu ia oleh dua kumpulan. Dua kumpulan ni kumpulan Muslim dan kumpulan kafir. Ketika bertemu, ya, mana pada hari peperangan itu bertemu dua kumpulan orang Islam dan orang kafir. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Ya, Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Maknanya Allah ni bahagian-bahagian yang dikatakan untuk kepentingan agama Allah. Seperti contohnya digunakan untuk masjid, madrasah, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan agama, itu bahagian Allah lah. Macam tu. Ya. Seperlima ni bukan hanya untuk Allah. Rasul, Zil Kurba, Yatama, Masakin, Wabni Sabil. Ni semua 1/5. Yang lain tu ialah mereka yang sama perang. Yang lain. Yang lebihnya lah. Lebih 1/5 ni. Ya.
Oke, kita sambung lagi ayat yang ke-42. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu antum kamu bil ghuduwati di pinggir ad-dunya yang dekat. Wahum walhal mereka bil ghudwati di pinggir al-quswa yang jauh. Warrakbu dan kabilah asfala sebelah bawah minkum daripada kamu. Walau dan jikalau tawa'adatum telah berjanjian kamu lah talaftum nescaya telah kamu perselisihi. Nescaya telah kamu perselisihi fil mi'ad dalam perjanjian. Walakin dan supaya walakin dan tetapi liyaqdiya supaya ia sempurnakan Allahu oleh Allah amron akan urusan kana adalah ia maf'ula yang diperbuat. Liyahlika supaya ia binasakan man akan orang yang halaka telah patut binasa ia ala bayyinatin atas keterangan. Wa Yahya dan ia hidupkan man akan orang yang hayya telah patut hidup ia ala an bayyinatin atas dari keterangan. An bayyinatin dari keterangan. Wa innallaha dan bahwasanya Allah la sami'un sungguh amat mendengar alim lagi amat mengetahui.
Baik, saya masuk mula ya. Iz antum, ingatlah di waktu. Antum, kamu. Bil wudwatid dunya, di pinggir yang dekat. Sebab itu dunia ni, makna dunia ni, maknanya dekat. Ya. Nah, yang kita duduk, hayatud dunia, kehidupan dunia. Mana kehidupan yang dekat, kehidupan yang hampir, ataupun kehidupan yang hina. Ya. Itu maknanya dunia. Nah, yang kita sebut ya dunia, ya, asal makna dia bukan bumi, bumi ardi. Ya, kalau bumi ardi, kalau dunia ni ya sifat dia. Sifat yang kehidupan kita di bumi ni. Itu makna dunia. Jadi hayatud dunia, kehidupan dunia, mana kehidupan yang rendah. Kehidupan yang rendah. Di sini dengan makna dekat. Sama tu maknanya. Ya. Wahum, kamu ni mana kamu orang-orang Muslim. Ya. Di pinggir yang dekat. Wahum, walhal mereka. Ya. Bil wudwatil quswa. Kamu di wudwatil dunia. Wahum, walhal mereka bil wudwatil quswa. Walhal mereka di pinggir yang jauh. Maksudnya, kamu berada di satu wadi. Wadi ni maknanya lembah. Ya. Lembah yang dekat, iaitu di Madinah. Ya. Mereka ya, berada di wadi yang jauh. Ya. Warrokbu dan kabilah asfala minkum. Ya, sedangkan kabilah katanya sebelah bawah daripada kamu. Ya. Walau dan jikalau tawa'adatum telah berjanjian kamu laftalaftum. Ya, nescaya telah kamu menyalahi fil mi'ad dalam perjanjian. Maknanya, ya, kalau tentera ni dia berjanji, ya, antara tentera Islam ataupun tentera orang kafir, ya, mereka mesti akan menyalahi perjanjian itu. Jadi, ya, pertemuan ini satu pertemuan yang ya kamu sendiri tidak berjanji. Pertemuan peperangan ini yang kamu sendiri tidak berjanji dan kamu bertemu. Itu ya. Itu dikatakan mana sebelah bawah yang pinggir yang dekat, pinggir yang jauh. Ya, ikut tafsirannya ialah wadi. Wadi mana lembah. Ya. Di satu lembah. Kemudian katanya diterangkan sini, walakin liyaqdiyallahu amran. Dan tetapi supaya ya, ia sempurnakan oleh Allah akan urusan. Mana Allah nak menyempurnakan urusan kebenaran. Maka bertembunglah tentera Islam dengan tentera kafir, bukan satu perjanjian. Kalau berjanji di satu tempat, nescaya mereka pihak kafir mungkin akan menyalahi janji itu. Kali ini benar-benar bertemu. Sebenarnya Allah nak menyelesaikan urusan. Karena maf'ulah adalah ia yang diperbuat. Maknanya ia pasti akan berlaku. Liyahlika man halaka ala bayyinatin. Ya, supaya ia binasa akan orang yang telah patut binasa ia atas keterangan. Ini maksudnya. Ya. Allah sebenarnya nak membantu orang Islam untuk menegakkan Islam, ya, dan nak menghapuskan orang kafir. Maka ya sudah tentu ya akan binasalah orang yang patut binasa atas keterangan pada hari itu, yaitu orang-orang kafir. Wa yahya, dan ia hidup man hayya ala bayyinatin,
dan ia hidup akan orang yang telah patut hidup ia oleh orang yang telah patut hidup ia ala bayyinatin atas keterangan. Maksudnya ialah orang-orang Islam yang membela agama Allah ini memang patutlah Islam itu akan hidup, akan zahir di muka bumi ini. Wa innallaha la samiun alim. Dan bahawasanya Allah sungguh amat mendengar lagi amat mengetahui. Ini sifat Allah Ta'ala diletakkan pada hujung ayat. Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang berlaku. Ini juga dikatakan katanya iaitu pada yang berlaku ini ialah di Madinah, lembah yang ada kat Madinah, yang pertemuan dua tentera kafir dengan tentera Muslim. Itu dikatakan kalau berjanji sudah tentu tidak akan berlaku. Lagi sambung lagi ayat yang ke-43 ini masih peperangan Badar lagi nih. Badar lagi ni. Baik, kita teruskan ayat yang ke berapa tadi? 43. 43 Baik. Ingatlah di waktu yurika, ia perlihatkan akan engkau, sambung yurikahum tu. Ia perlihatkan akan engkau akan mereka. Ia perlihatkan akan engkau akan mereka. Allahu oleh Allah. Fi manamika, dalam tidur engkau. Bracket mimpi tidur tu bracket mimpi. Qalilan, sedikit. Walau dan jikalau arakahum, telah ia perlihatkan akan engkau akan mereka. Saya ulang, telah ia perlihatkan akan engkau akan mereka. Kasiron, banyak. Kasiran tu mana banyak? La fashiltum. Nescaya telah takut kamu. Wala tanaza'tum, dan nescaya telah berbantah-bantah kamu. Fil amri, dalam urusan. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah, sallama, telah ia selamatkan. Innahu, sesungguhnya ia, alimun, amat mengetahui, bizati, dengan yang empunya, as-sudur, dada-dada.
Baik, saya masuk mula. Iz yurikahumullahu fi manamika. Ingatlah di waktu Ia perlihatkan akan engkau akan mereka oleh Allah. Fi manamika, dalam tidur engkau. Dalam tidur tu maksudnya ialah dalam mimpi, ya. Dalam mimpi engkau qalilah sedikit. Maknanya Allah memperlihatkan dalam mimpi Nabi orang-orang tentera kafir ini sedikit. Ya. Diperlihatkan dalam mimpi. Nampaknya sedikit. Macam tu. Ya. Kemudian, walau arakahum katsira, dan jikalau telah ia perlihatkan akan engkau akan mereka katsira banyak, la fasiltum, nescaya telah takut kamu. Wala tanaza'tum, dan nescaya telah berbantahan kamu fil amri, dalam urusan. Seandainya diperlihatkan tentera kafir itu ramai, sudah tentulah hati tentera-tentera Islam ni jadi kecil. Hatinya kecil, takut, dan mungkin berbantah-bantahan untuk dibatalkan peperangan itu. Walakin Allah, dan akan tapi Allah salama, telah ia selamatkan. Innahu alimu bizati sudur. Sesungguhnya ia, iaitu Allah, amat mengetahui dengan yang mempunyai dada-dada. Baik. Keterangan ini menerangkan, iaitu ayat ini menerangkan bahawa orang-orang Islam waktu peperangan Badar ni di pihak yang terlebih hampir ke Madinah, sedang orang-orang kafir di pihak terlebih jauh dari kabilah mereka, iaitu unta yang mengangkut barang-barang perniagaan, kabilah yang membawa barang-barang barang-barang peperangan. Artinya, kalau ikutkan sejarah, katanya hampir ke pantai Laut Merah. Di sanalah terjadi peperangan yang hebat. Jika sekiranya orang Islam berjanji lebih dahulu akan mengadakan peperangan itu, nescaya mereka akan mungkir janji, kerana mereka amat sedikit. Orang Islam pada masa itu ada 313 orang. Tentera ni 313 orang. Sedangkan orang-orang kafir amat banyak, iaitu 950 orang. Kadang sejarah meletakkan mereka 1000 orang. Ialah dah dekat 950, dah dekat 1000. Setengah sejarah meletakkan orang Islam ada 313 orang. Itu tak lari. Tapi terkadang orang kafir diletakkan 1000 orang. Sebenarnya 950. Tapi setengahnya kadang tafsir itu meletakkan genap. Ini diterangkan, kalau dalam mimpi tadi dinampakkan ramainya tentera orang kafir, kita hanya 313 orang nak lawan 900 lebih. Tak boleh jadi ni. Kalau mereka berbantah-bantahan, macam inilah kita cancel je lah. Tak boleh jadi, kita kalah lah nampaknya. Tapi tengok, Allah nampakkan dalam mimpi mereka tu sedikit. Tapi bila dah bertempur tadi, barulah tahu golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Itu dalam Quran pun dinyatakan kami
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dulu zaman Nabi Daud, zaman Nabi Daud pun, golongan Nabi Daud pun tak ramai. Sedikit cerita mengenai tentang Jalut, dan Tolut dan Jalut. Golongan Tolut ni golongan yang baik, tak ramai, sedikit. Sedangkan golongan Jalut ni ramai. Kalau nak dikira ramainya tu, tak terkira lah, sebab orang-orang Islam ni, orang-orang yang ikut Tolut masa itu, dah diuji dengan sebatang sungai, dan masing-masing bila jumpa sungai, masing-masing minum habis kekenyangan, dan mereka tak berdaya nak berperang. Jadi yang berdaya berperang tinggal sedikit je. Yang minum sedikit atau ada kekuatan. Yang minum banyak semua dah lemah. Akhirnya yang sedikit itulah dapat mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah. Masa itu tentera Talut ini, yang berserta ialah Nabi Daud. Nabi Daud ni masih pemuda lagi lah, masih dianggap anak muda. Yang lain tu dah dewasa, tapi dia masih anak muda. Tapi anak muda ni lah yang dapat membunuh ketua mereka, iaitu Jalut. Itulah nama Daud harum. Mula-mula tak orang tak kisahkan Daud ni. Tapi bila Daud ni dapat membunuh ketua jahat itu, ketua kafir tu, maka namanya pun harum. Disebut-sebut oleh orang. Jadi itu satu contoh. Golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, berlaku zaman Nabi, iaitu peperangan Badar ini. Iaitu tentera Islam dari Madinah hanya 313. Bukan ramai sangat pun. Tapi dapat mengalahkan tentera kufar, 950 orang. Atau nak genapkan 1000 orang pun tak apa. Alhamdulillah, sampai situ dulu ya. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang.